billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Tuan-tuan, usahawan-usahawan hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengambil berkat ketibaan kita di bulan Ramadan, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang istimewa diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering diingatkan tentang bulan ini akan tiba pada waktu dan ketikanya. Seruan untuk kita berpuasa itu termaktub dalam rukun Islam yang ketiga. Dan kita mengetahui bahawasanya untuk menjadi orang Islam yang berjaya, perlulah mendengar perintah berpuasa ini adalah datang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Datangnya bulan Ramadan itu datang dengan penuh kepayahan, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga semata-mata, tetapi menahan hawa nafsu, juga mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Mengenang kembali bagaimana peristiwa Ramadan ini dalam lipatan sejarah, kita akan bersama-sama berkongsi bagaimana bulan Ramadan ini menjadi satu lipatan sejarah, terutama peristiwa perang-perang yang telah disertai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Untuk pertama, kita diberitakan tentang peperangan pertama yang disertai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, iaitu perang Badar. Perang Badar yang disertai pada 17 Ramadan oleh para sahabat dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku dalam bulan Ramadan. Bulan yang kita ketahui bahawa semua orang lapar dan dahaga, berpuasa pada ketika berkenaan, tetapi datang syariat Allah, tentera Islam perlu menghadapi tentera musuh yang lebih banyak serta lengkap bersenjata serta sempurna haiwan perangnya untuk menghadapi tentera daripada Islam yang kurang peralatannya, kurang kuantiti ahli perangnya, dan kurang juga haiwan perangnya. Di situ kita melihat bagaimana ketaatan mereka berjuang dalam keadaan yang tidak cukup sempurna untuk menghadapi kesempurnaan di mata zahir dunia oleh tentera-tentera kafir yang berhadapan dengan mereka. Namun keyakinan, kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah butirkan kemenangan walaupun disertai dari sudut angkanya. Kita menyangka tentera kafir boleh memenangi peperangan tersebut dengan kelebihan-kelebihan yang mereka ada. Namun keimanan dan ketakwaan mereka itulah yang telah Allah ganjarkan kemenangan. Dan mereka ketahui pada ketika berkenaan, sewaktu berperang itu mereka kekurangan senjata. Senjata mereka patah. Namun Allah memberikan mereka pertolongan dengan datangnya bantuan-bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu ketika baru mengangkat senjata, musuh telah rebah akibat dijatuhkan oleh bantuan-bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan doa orang yang beriman yang telah Allah berikan pada mereka dalam peperangan Badar, yang kita menyaksikan Islam mencapai kemenangan pada waktu ketika berkenaan. Kedua, kita melihat satu lagi peristiwa penting dalam lipatan sejarah yang berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu pembukaan kota Mekah. Di situ kita lihat bagaimana perjanjian Hudaibiyah yang telah dilanggar oleh orang kafir Quraisy mengakibatkan peristiwa ini berlaku dalam bulan Ramadan. Dan kita lihat juga keistimewaan pembukaan kota Mekah ini, Islam mencapai kemenangan tanpa seditik pun darah mengalir akibat kemenangan yang dicapai melalui keberkatan, keredaan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita menyaksikan juga dalam lipatan sejarah berkenaan dengan bulan Ramadan ini, iaitu peperangan Khandaq. Kita tahu dalam bulan Ramadan ini tentera-tentera Islam di cuaca yang sungguh panas terik menggali parit yang cukup dalam mengelilingi kota Madinah untuk berperang dengan tentera yang ingin berperang dengan tentera Islam, iaitu di kalangan mereka-mereka yang bukan Islam.
Dan kita melihat bukan mudah dalam saat kita lapar dan dahaga ingin menggali parit, mengelilingi kota Madinah sedalam 10 hasta dalam riwayatnya, menyaksikan mereka-mereka yang mempunyai komitmen tinggi, konsisten, istiqamah mereka untuk berjuang mati di jalan Allah Subhanahu taala, walau dalam keadaan kurang makan, tidak bertenaga, tetapi mereka yakin yang memberi mereka kuat, yang memberi mereka keazaman yang tinggi adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, melampaui akal mereka yang memahamkan bahawasanya kekuatan itu datang daripada makanan dan minuman. Lapar dan dahaga, mereka kuat dan sabar menghadapi segala perkara-perkara mendatang untuk menyaksikan Islam itu dijulang pada tempat dan ketikanya. Sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sebagai orang Islam hari ini, walau dalam keadaan susah payah sekalipun, kenangkan kembali bagaimana peristiwa Nabi dan para sahabat berperang dan berjuang dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Bukan sekadar berperang tiada makanan, tiada minuman, akan tetapi saat mereka lapar dan dahaga tersebut, mereka perlu mengangkat senjata, mengangkat kekuatan-kekuatan mereka untuk menjulang nama La ilaha illallah, supaya Islam ini kembali terpacak bersinar, melebar luas untuk menaikkan syiar Islam. Walaupun waktu berlaku tersebut adalah dalam bulan Ramadan yang sangat menghimpit jiwa dan raga, ujian yang datang tidak diendah tetapi diangkat perintah Allah dengan sempurnanya. Marilah sama-sama kita memuhasabah diri kita akan kesusahan dan ujian yang kita terima selama mana di akhir zaman ini adalah ujian yang sedikit daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahawasanya kita berjuang dengan kekuatan yang datang daripada keazaman, kejituan, hidayah dan pertolongan daripada Allah adalah daripada doa-doa kita, kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Dan inilah yang menjadi aset ataupun rahsia pejuang-pejuang, tentera-tentera Islam, para sahabat, waliullah Subhanahu wa taala, para tabi' dan tabi'in berjuang di bulan puasa untuk mencari kemenangan yang diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan dan manfaatkan seluruh bulan Ramadan ini untuk kita memberikan kebaikan bagi diri kita, memasuki bulan yang akan mendidik jiwa, meruntuhkan hawa nafsu dan mengangkat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siru ala barakatillah. Moga-moga perkongsian ini membangkitkan iman, moga-moga perkongsian ini menyedarkan kita hanya seorang hamba yang perlu mengenal Allah, kerana Allah telah sentiasa mengetahui latar belakang dan sifat-sifat hambanya. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.